Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiy ummi wa ala ali wa sahbihi barik wa sallim taslima biqadri ismati bizatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muhammad dan imam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuan Bilal dan pengurusi di Jabatan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini dapat kita sama-sama laksanakan solat subuh berjamaah. Salah satu usaha untuk kita menjadi insan yang bertakwa, iaitu kita melaksanakan tuntutan dan kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sukar untuk kita laksanakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih hamba-hambanya dan digolongkan mereka di antara insan yang bertakwa. Tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Taala, pada siri yang lepas kita telah membincangkan sedikit berkaitan dengan model insan yang bertakwa dan juga insan yang dikutuk atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya yang disebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala dia tidak menilai seseorang itu ya, la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Iaitu Allah Subhanahu taala dia tidak melihat daripada penampilan kita, tidak melihat daripada harta yang kita perolehi, dan tidak melihat kepada siapa keturunan kita. Tetapi Allah Subhanahu taala menilai ya, seseorang itu yang diterima di sisinya itu adalah yang bertakwa. Dari sudut dalaman hatinya itu dibentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak sebutkan di sini, ada satu kalimat di mana kalimat ini adalah sebagai suatu penghubung di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iaitu cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pelindung dan hanya dialah sebaik-baik pelindung. Ayat ini berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita dah bincang sedikit. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana dia telah berdebat, berdiskusi dengan Namrud, Raja Namrud, berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan di ainallah, di manakah Allah. Ya. Daripada peringkat pertama, apabila Nabi Ibrahim dia dah menemukan bahawa Allah itu adalah Tuhannya dan Allah itu adalah pelindung bagi dirinya, maka apabila dia melihat suasana keadaan yang berlaku di masyarakat, mereka menyembah berhala atas suruhan daripada Raja Namrud. Tak ada perkara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kecuali macam mana untuk membantras pemikiran-pemikiran, ajakan-ajakan daripada menyembah berhala itu.
Maka apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah terfikir oleh orang, yang orang pun kata tak berani nak buat. Waktu remaja Nabi Ibrahim, iaitu dipenggal kepala-kepala semua berhala-berhala yang kecil dan diletakkan kapak atau pahat yang besar itu di tangan atau di bahu berhala yang besar. Sehingga apa yang berlaku pada ketika itu, Namrud melihat, mana kepala Tuhan-Tuhan kita ini? Siapa yang merosakkan arca-arca binaan yang megah-megah ini? Itu tuan-tuan. Sebagai simbolik dia ini mentaat kepada Tuhannya. Maka dia tanya dengan pengawal, "Pengawal, ada kamu nampak siapa yang lakukan benda ni?" "Aku nampak siang tadi Ibrahim dia ada berjalan-jalan di sini. Waktu kita tidak ada." Maka dipanggillah Nabi Ibrahim, dan selepas ditanya, disoal, maka dia katakan, "Kalaulah aku yang memecahkan atau yang menanggalkan kepala-kepala pada berhala ini, takkah mungkin itu berlaku, sedangkan berhala yang besar ini dia yang memegang kapak." Itu dia. Yang kapak. Akhirnya kata, "Kalau tuanku rasa aku yang buat, aku tak buat. Tanyalah kepada berhala yang besar itu. Dia kan Tuhan kita." Itu dia. Akhirnya kau ni cuba fikir, ini kan patung kita yang buat dia. Takkanlah kita nak suruh dia cakap, mana boleh. Habis tu kalau misalnya dia tak boleh cakap, dia tak ada kuasa, kenapa kita nak sembah dia? Kalah. Itu tuan-tuan. Tak semudah itu saja. Kemudian Nabi Ibrahim, Raja Namrud, dia mengatakan, sini dulu. Dia panggil seseorang, kemudian suruh dia melintas di depan jalan. Suruh tu melintas di jalan. Kemudian dia katakan, "Kalau aku nak menyuruh orang ini hidup, maka aku boleh bagi dia hidup." Kemudian dia ambil seorang mujrim, iaitu orang yang ada dekat dalam penjara, dan disembelih orang tu. Dihukum pancung orang itu. Maka kata, "Ya wahai Ibrahim, kalau aku inginkan dia mati, maka dia boleh mati. Aku ada kuasa, aku boleh menentukan. Kalau engkau kata Tuhan engkau itu adalah Tuhan yang membuat aku dan engkau, maka perlihatkan mana kuasa Tuhan engkau." Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhital ladzi kafar." Dia kata, "Aku yakin, wahai tuanku, jika engkau melihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala boleh menggerakkan matahari, dia muncul dari sebelah timur, kemudian dia tenggelam daripada sebelah barat. Kalau engkau punya kuasa seperti Tuhan, kau cuba alihkan matahari ini terbit dari sebelah barat dan dia muncul dia akan terbenam di sebelah timur." Dia kata, "Kau gila kau Ibrahim." Kenapa gilanya? Benda ni dah sejak azali, dari dulu lagi dah. Sebelum engkau ada, sebelum aku ada, memang dah putaran dia macam itu. Takkan mungkin aku boleh ubah tu. Di mana kuasa engkau wahai tuanku? Katanya, engkau adalah boleh menentukan. Alam ini engkau yang berkuasa terhadap segalanya. Kalau engkau seorang Tuhan, maka engkau mampu untuk merubah. Tetapi engkau ini adalah manusia. Sesungguhnya engkau, Tuhanku adalah Tuhan engkau, dan Tuhanku inilah yang membuat ciptaan segalanya. Pening lagi. Pening lagi. Raja Namrud melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, sehingga dia bergetar. Dia melihat semua pengawal-pengawalnya itu Raja Namrud dimalukan oleh pengawal-pengawalnya. Lantas apa yang dibuat oleh Raja Namrud? Dia kata, "Belum selesai lagi perbincangan kita. Kali ini engkau tidak akan berdaya untuk melakukan apa-apa." Diarahkan segala pengawal tentera-tenteranya untuk menghimpun kayu-kayu bakar sebesar rumah. Akhirnya Nabi Ibrahim diikat.
ya, dibuat apa namanya, ni macam salib, diikat tangannya, diikat kakinya, dibakar api tersebut. Maka pada waktu itu Raja Namrud dia berkatakan dengan Ibrahim, "Wahai Ibrahim, jika engkau ada Tuhan yang maha berkuasa, maka engkau mintalah kepada Tuhan engkau supaya dia boleh menyelamatkan engkau daripada api yang membara ini." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya api ini adalah juga tentera aku. Kunu bardan wasalaman ala Ibrahim." Maka dia perintahkan kepada api ini supaya menjadi api yang sejuk dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Tapi sebelum kejadian yang berlaku itu, malaikat Jibril dia turun. Dia bertanya kepada Ibrahim, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berada di Taif, dihina, dicaci, kemudian dilempar batu oleh pemuda-pemuda Taif. Bergetar jiwa malaikat Jibril pada ketika itu. Dia datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa dia kata? Dia kata, "Wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau inginkan untuk aku lemparkan, hancurkan penduduk Taif ini, maka aku akan lemparkan mereka dan musnahkan penduduk Taif ini dengan lemparan gunung Uhud." Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan? Dia kata, ya, "Innahu min qaumi fa innahum la ya'lamun." Kata, mereka ini adalah daripada kaumku dan sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan mereka sebenarnya telah difitnah. Nabi dalam keadaan dah berlumuran darah tapi dia masih sayang. Dia kata, kalaulah contohnya mak bapanya ini dia ingkar kepada perintahku, tapi belum tentu anak-anaknya ini suatu masa insya-Allah dia akan kembali ke pangkal jalan, ya, untuk beriman kepada Allah dan kepadaku. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Taif. Nak katakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perkara itu berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia mengatakan cukuplah hanya Allah sebagai pelindung dan sebaik-baik pelindung itu adalah Allah yang mewakilkannya. Ini tuan, keyakinan Nabi Muhammad hanya Allah yang boleh apa? Yang boleh menolongnya. Dia tak perlu bantuan kepada malaikat Jibril. Begitulah juga yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala suruh mengucapkan, "Wahai Ibrahim, apa yang kamu minta kepadaku?" Kata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka pada waktu itu malaikat Jibril dia datang, dia nak dakap Nabi Ibrahim, dia kata, "Aku boleh selamatkan engkau dengan perintah Allah Subhanahu wa taala." Tapi dia kata, "Aku ada Allah. Cukuplah hanya Allah sahaja sebagai pelindung dan sebaik-baik pelindung itu adalah Allah Subhanahu wa taala." Itu yang Nabi Ibrahim ucapkan kepada Jibril. Ini namanya keyakinan, akidah yang ada pada Nabi Ibrahim itu mantap. Jadi macam mana proses, ya, untuk memantapkan akidah yang ada dalam diri Nabi Ibrahim sehingga dia merasakan bahawa Allah itu ada dan Allah itu dekat dengan dirinya dan Allah itu boleh melindungi dirinya. Itu tuan-tuan. Kita belum tentu, tuan-tuan. Cubalah kalau ada apa-apa, kita nak pergi mana-mana, kadang kita perlulah kita banyak alasan dan sebagainya. Hujan lebat itu tak jadilah pergi. Nak hasbunallah wa ni'mal wakil. Alamak, tak apalah, nantilah dulu. Gitu aja alasannya tu, tuan-tuan. Dan tapi tawakal dan ketergantungan Allah, Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu dekat. Kerana di dalam diri Nabi Ibrahim, ya, dalam akidah Al-Asy'ariyah yang disebutkan, ya,
bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa taala dia maha, ya, mengetahui dan juga maha penyayang. Itu dia pengetahuan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada apa yang diketahui oleh Nabi Ibrahim dan apa yang ada kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Allah. Itu tuan-tuan, ya. Pengetahuan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat dari apa yang Nabi Ibrahim tahu tentang Allah, keberadaan Allah, dan apa yang Nabi Ibrahim rasakan tentang kasih sayang dan rahmat Allah tu ada pada dirinya. Tapi kasih sayang Allah dan pengetahuan Allah tentang Nabi Ibrahim itu lebih dekat. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Ini disebutkan dalam Al-Quran. Macam mana kita nak mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada apa yang kita ketahui? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini berkaitan dengan akidah, kan? Ya. Macam mana Allah sebutkan? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini kan. Allah kata, dan sesungguhnya kami lebih dekat kepadanya, ya, ilahi, daripada apa? Dekatnya Allah SWT daripada urat nadi. Allah kata, aku lebih dekat kepadamu wahai hamba-Ku daripada urat nadi yang ada dekat dalam tubuh badanmu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maksudnya apa? Tuan-tuan, kalaulah urat nadi ni kan, urat nadi ni, ini adalah final. Final, paling terakhir. Orang kalau contohnya dia sakit dalam keadaan koma, cek, yang lain semua dah sejuk, tapi urat nadi masih dia berdenyut-denyut, masih bernyawa lagi. Tapi kalau contohnya napasnya dah tak ada, nak dapat pengesahan daripada doktor, doktor akan cek urat nadi dulu. Dah tak ada apa-apa fungsi, baru kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia dah tak ada dah. Barulah kita boleh kemaskan untuk uruskan jenazah. Daripada dia seorang insan biasa, dah menjadi seorang jenazah. Itu tuan-tuan. Maknanya apa? Di antara penghubung kita, nyawa dan juga jasad, roh dan juga jasad, itu adalah penghubungnya hablul warid. Ya, penghubung antara roh dan jasad itu hablul warid. Begitu dekat sekali dengan kita, iaitu urat nadi. Urat nadi ni dia dekat dengan kita, ya. Apa-apa semuanya akan cek kesihatan urat nadi. Nak ambil darah, ni darah tinggi kita apa? Urat nadi. Begitu dekat kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kalau engkau rasakan urat nadi itu adalah dekat dengan dirimu, tapi aku lebih dekat daripada itu. Aku lebih dekat kepada dirimu daripada urat nadi yang ada pada dirimu. Tapi masalahnya apa yang kita nak masukkan? Macam mana Allah tu lebih dekat daripada urat nadi kita? Adakah Allah itu dikata khulul? Dia ni masuk dalam diri kita ke? Macam mana? Kan? Atau Allah macam mana? Macam mana? Jadi pandangan daripada, ya, Imam Al-Asy'ariyah dalam mazhab, ya, Al-Asy'ariyah, ya, akidah Ahlussunnah Al-Asy'ariyah, dikatakan maksud daripada Allah dekat itu adalah pengetahuan Allah. Ya, al-ma'rifatullah ala nafsi abdi. Pengetahuan Allah terhadap diri hamba dan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi kita tak boleh kita nak argue apa-apa, tuan-tuan, ya. Kalau sehari ni contoh kita rancang, nanti ni nak pergi ada kenduri, Allah lebih tahu dulu apa yang terdetik dalam hati kita. Kalau kita rasa, rasa nak rehat dululah, ni badan letih, malas sikit, Allah lebih tahu lagi apa yang kita terdetikkan, kita malas apa semuanya. Kita nak buat jahat,
Allah lebih tahu lagi daripada apa yang kita nak rancangkan. Cuba bayangkan tuan-tuan ya. Kadang kita ni tuan-tuan, kita rancang, kita tak tahu akan datang apa yang akan berlaku. Kan? Kita rancang, kita rasa okey ni nanti kalau cuti sekolah nak rasa nak pergilah sana, nak pergi ni. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia mengetahui diri kita ini apa yang akan berlaku. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalaulah kita yakin ya dan kita rasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia mengetahui kita dan Allah Subhanahu Wa Taala rahmat kasih sayang Allah itu lebih dekat daripada apa yang kita ketahui, maka ketergantungan kita kepada Allah itu sepatutnya kita lebih dekat lagi. Tak ada apa-apanya kita nak sembunyi dengan Allah. Ya, kita niat kita nak buat jahat sikit, Allah tahu. Kan? Allah tahu apa yang kita nak buat dan itulah jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Pada ketika itu apabila dia rasakan dalam dirinya Allah itu lebih mengetahui apa yang dia nak lakukan, kasih sayang Allah itu lebih dekat daripada urat nadinya, maka dia kata, buat apalah aku sia-siakan hidup ini kalau tak aku sentiasa mengharap kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah sebagai pelindung dan sebaik-baik pelindung itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Ketika mana api dah menyala, dah membara, panas. Pada waktu itu dia rasa tenang. Bagi dia apa? Allah itu adalah pelindung. Allah Maha mengetahui apa yang aku tidak tahu. Dan Allah adalah sebaik-baik penyelamat dan penyelindung pada diriku. Dicampakkan dia dekat dalam api. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada api itu yang sebagai askar dan tenteranya, jadilah engkau sejuk, jadilah engkau penyelamat kepada jasad dan apa yang ada pada Nabi Ibrahim. Habis semuanya hangus. Habis semuanya terbakar. Sampai dekat apa? Kayu-kayu yang ada pada diri yang diikat semuanya terbakar. Habis itu Nabi Ibrahim duduk diam aja. Mana tak takut Zamrud. Nampak Zamrud kemudian. Namrud nampak macam tu. Dia dah gelak-gelak kata, bos, tengok bos tu Ibrahim. Wih, ini orang ke apa ni? Mesti macam tu kan. Tak terbakar. Bajunya tak terbakar. Tak tercakap apa. Kalaulah api yang boleh menghangus, yang boleh menjilatkan semua, batu apa semua boleh. Kalau aku nak bakar, aku nak tusuk dia dengan pedang, takkan mungkin boleh benda tu. Terfikir oleh Namrud ya. Aku dah tahu nak buat macam mana. Aku nak bom dia, aku nak pancung dia, aku nak panah dia. Confirm lah tak jadi apa-apa. Hebat betul Tuhan Nabi Ibrahim. Ya. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran berkaitan penceritaan Nabi Ibrahim dengan Namrud. Tetapi tuan-tuan, fahbuhital ladzi kafar. Sesungguhnya orang-orang kafir ini tidak akan percaya terhadap kebenaran. Sebab apa? Dalam set mind dia tu, dia ini benda menantang, dia mendiskusi dengan Namrud itu, bukannya dia nak cari kebenaran. Tapi dia berdiskusi, dia berdebat dengan Ibrahim itu, nak menyatakan bahawa dia ni lebih hebat daripada Ibrahim. Dia bukan cari kebenaran. Maka apabila dia kalah, maka dia akan memberontak. Itu yang berlaku. Ya. Itulah kepada orang kafir, kalau contohnya dia nak cari kebenaran, maka dia akan dapat hidayah kerana dia nak mencari kebenaran. Tapi kalau dia menentang Allah, dia menentang Rasul, kerana dia nak rasakan dia lebih hebat daripada Allah dan Rasul, macam mana pun kita bagi petunjuk kepada Allah, kepada dirinya, beritahu kepada kebenaran, maka dia akan terus menentang. Jadi macam mana cara dakwahnya? Tunjukkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan oleh Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pelengkap akhlak.
maka kita kena tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir, supaya dia dapat melihat keindahan yang ada pada perintah Allah dan Rasulnya. Barulah dia boleh terima. Ya, insya-Allah. Baik. Perkara yang kedua yang disebutkan di sini berkaitan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang zalim. Orang yang bertindak dia ini tidak percaya kepada Allah, orang yang menentang kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ada pada diri Raja Namrud. Wahai saudaraku yang budiman, apakah anda mengetahui bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengazab Raja Namrud yang durjana itu? Kita tahu kan, dalam sejarah, dan kita pun pernah diceritakan bahawa seekor nyamuk yang masuk ke dalam otak dia. Inilah ya Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Kalau contohnya kita nak katakan ni, nyamuk kalau contohnya masuk ke telinga kita, setakat telinga situ je. Dia mana boleh masuk ke dalam? Mana teroka-teroka mana boleh? Itu pun dia kibas dia punya dia cakar-cakar kakinya sikit. Tak boleh tidur tuan-tuan. Kalau masuk. Ya. Tapi nyamuk tu jarang lah. Biasanya semut masuk. Baik. Bagaimana ulama menyebutkan bahawa nyamuk masuk ke dalam hidung sang durjana ini, iaitu Namrud, lalu nyamuk itu memasuki otaknya sehingga nyamuk itu bagaikan seekor burung yang terbang ke sana kemari. Maka nyamuk itu mencari-carikan kepalanya sehingga mengakibatkan gangguan penyakit dan seksaan yang sangat pedih pada diri Namrud. Dia tidak boleh tenang, dia tidak boleh rehat dan tidak boleh berseronok-seronok. Sebelum kepalanya dipukul-pukul dengan trompak atau cemeti, akhirnya dipukul lagi sehingga otak yang di kepalanya itu benar-benar hilang. Itu ya yang Allah Subhanahu Taala nak tunjukkan. Ya, kau sangat sombong, engkau rasa engkau berkuasa di dunia ini. Aku kirimkan tenteraku, seekor nyamuk, kalau dipicit habis mati macam tu saja. Tapi nyamuk yang datang kepada Namrud itu special. Dia masuk ke hidung, masuk dalam, dan dia terus meneroka, boleh terbang bagaikan burung yang katakan. Ya, bergentayangan dekat dalam sampailah pergi ke otaknya. Masya Allah. Macam mana nak baik kan? Ya, nak dioperate pun tak boleh. Apa yang berlaku tuan-tuan? Akhirnya Namrud itu dia tak selesa, nak rehat tidak boleh, menjerit ke sana ke sini, ya. Dia tidak boleh tidur, kesakitan. Badannya tambah kurus. Nak tidur, nak rasa sedap, dihempapkan kepalanya, dipukul, suruh dia punya pengawalnya pukul kepala dia. Pukul lagi dia. Pukul, baru rasa dia tenang. Allah, ada. Sampai macam itu, kan? Akhirnya kepalanya pun jadi pecah dan dia mati. Itu tuan-tuan. Bukannya mati situ je, tapi dalam keadaan ya bertahap-tahap. Tuan-tuan, apa saya nak kisahkan ya, Namrud. Kejadian apa yang dilakukan oleh Namrud itu ya pada tahun 1924, 3 Mac 1924 telah berlaku satu kejadian besar ya dalam sejarah, lipatan sejarah, iaitu hancurnya khilafah Islamiah yang telah digulingkan, yang dihancurkan oleh seorang yang beragama Islam bernama Mustafa Kamal Atatürk. Itu dia. Atatürk ni gelar maknanya orang Turki. Bahasa Turki Atatürk. Digelar dia sebagai Al-Ghazi. Kaki perang. Itu Al-Ghazi. Itu tuan-tuan ya. Saya ada sedikit catatan berkaitan dengan Kamal Atatürk ini tuan-tuan. Kita nak tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan apa yang berlaku kepada Raja Namrud dan juga Kamal Atatürk. Beliau ini tuan-tuan sebenarnya lahir pada tahun 1881 di Solakania, iaitu daripada keluarga. Ibunya itu adalah seorang Islam yang mengamalkan Islam. Itu dia.
Tapi di sebelah bapanya itu dia Islam, tapi darahnya itu keturunan Yahudi. Ini dia. Ya. Darahnya itu keturunan Yahudi yang disebut Yahudi Daunamah. Ni. Yahudi Daunamah ni dia hidup dalam kelompoknya, macam contoh 600 keluarga, 600 orang kelompok dalam keluarganya. Apa dia akan tengok pada suasana? Ya, Yahudi Daunamah inilah yang contohnya kalau dia berhijrah dekat Austria, kalau misalnya dia berhijrah ke Amerika, dia akan ikut. Kalau sana negara ini negara Kristen, dia akan ikut. Macam tu. Kalau dia Buddha, dia akan ikut Buddha. Tetapi dalam dirinya dia tetap ada Yahudi. Itulah yang berlaku kepada bapanya, ya, dan nenek moyangnya, apa namanya, Kamal Atatürk ni, ya. Ya. Tak tahulah, wallahu alam, tapi dalam sejarah disebutkan begitu, ya, bahawa apa dia daripada neneknya itu, ya, sebelum lahir bapanya itu, dia ni adalah Yahudi Daunamah dan dia ni masuk Islam. Tetapi dia masih lagi kepercayaan Yahudi dia masih amalkan. Itu tuan-tuan. Maka pada ketika itu, ya, darah dagingnya itu masih ada lagi lah. Pada ketika itu, ya, dia dari sejak kecil lagi, ya, Kamal Atatürk ni, dia ni sifat kepimpinannya tu, dia orangnya orang jenius. Sifat kepimpinannya itu ada. Sifat kepimpinannya itu ada. Umur 12 tahun dia masuk Akademi Tentera, ya, dekat Istanbul. Sehingga, ya, dengan reputasi kepimpinannya, pembelajarannya, dia hebat, jadi orang hebat. Satu masa pada ketika itu, ya, dia nak menyelamatkan Daulah Islamiyah, ya. Daulah Islamiyah maksud apa dia? Kerajaan Uthmaniyah. Pada ketika dalam keadaan kerajaan Uthmaniyah ini, ya, Sultan Abdul Hamid I pada ketika itu dalam keadaan yang dalam orang kata ni berpenyakit dari segi apa pemerintahannya. Ya, budaya, apa namanya, mencari kekayaan, lepas tu berhibur dan sebagainya itu ada. Dia jadi pada waktu itu Kamal Atatürk dia kata, aku nak jadi penyelamat kepada Bani Uthmaniyah ini. Dan pada zaman dia tengah naik itu zaman penjajahan. Penjajahan British datang ke situ. British ni datang. Dia ada kawasan apa? Kawasan Asia Barat. Waktu tu British datang ke situ. Dia menjajah kawasan situ. Jadi dia nak jadi penyelamat. Jadi tuan-tuan dan Allah SWT, apa yang berlaku? Kamal Atatürk pada ketika dia melihat, ya, tentera-tentera daripada Daulah Bani Uthmaniyah ini tak kuat. Yang tak kuat tu dekat kawasan Istanbul. Yang tak kuat tu dekat situ. Tetapi kalau contoh dihimpunkan, ya, kesatuan Islam itu dia kuat. Kesatuan itu dia kuat. Dan maksudnya Islam, Daulah Islamiyah itu besar. Tapi cara kepimpinannya itu yang lemah pada ketika itu. Maka, ya, Kamal Atatürk, ya, dia, ya, daripada penjajahan tentera Inggeris, dia pernah melawan dan membantras sampai kawasan Serbia itu dia dapat menguasai lagi, ya. Tentera apa, kawasan Daulah Uthmaniyah itu dapat menguasai lagi. Dan pada ketika itu, ya, menjadi kepercayaan kepada orang Islam pada itu. Sehingga dia disebut seperti Khalid Al-Walid. Kan? Pandai pakar strategi dan sebagainya. Di mata orang Islam dia nampak bagus. Tapi di mata orang Inggeris, ya, ini adalah penyelamat kepada Inggeris. Sebab dia tahu background kepada tentera-tentera ini memang dah diasuh, dah dilatih, senjatanya pun datang daripada Rusia. Rusia pada waktu itu pun dia penjajah juga. Ya. Jadi dia kata apa? Kita dah banyak rundingan kepada tentera-tentera yang ada pada pihak Kamal Atatürk.
Dia bagi senjata, dia bagi kemudahan tapi bersyarat. Apa yang dimunculkan, apa yang dibuat oleh Kamal Atatürk, dia membina satu organisasi kebangsaan dan kebebasan. Dia nampak macam tu, ya, untuk menghidupkan lagi masyarakat Turki supaya naik, ya, dia kata dia buat satu persatuan organisasi kebangsaan dan kebebasan, iaitu dia menentang cara pemerintahan yang dibuat oleh Daulah Islamiah. Cara Islamiah yang dia tu hanya mengongkong autoriti tu, ya, kuku besi. Dia bagi tahu ni cara dia kuku besi. Jadi kita nak kebebasan. Itu. Maka pada waktu itulah, ya, akhirnya runding, ya. Sebab tentera Inggeris dia tahu. Dia kata kalaulah kita yang memerangi, ya, Daulah Uthmaniyah, confirm orang Islam ni dia akan bersatu. Kalaulah contohnya di Turki, ya, di Istanbul dia tidak kuat, maka dia akan ambil tentera-tenteranya, ya, daripada segenap penjuru barat dan timur. Kita tidak boleh dapat mengalahkan mereka, tapi kita gunakan ghazul fikri, iaitu perang saraf, perang dari pemikiran. Macam mana untuk menghancurkan Daulah Islamiah ini, iaitu dengan memasang Kamal Atatürk ini supaya Islam lawan Islam. Yang berlaku, tuan-tuan. Ini sejarah, ya, yang telah terukir. Maka pada waktu itu diserahkan kepada Kamal Atatürk, diberikan bantuan daripada Inggeris, diberikan, ya, kebebasan diberikan. Akhirnya Kamal Atatürk, ya, diberitahu kepada Sultan Abdul Hamid II. Pada waktu itu dia kata cukup. Sekarang Daulah Bani Uthmaniyah ini kita akan hapuskan. Sebab apa? Kita tak nak lagi ada bibit-bibit unsur-unsur Arab yang datang ke sini. Kita ini adalah bangsa Turki yang bebas. Kita kena naikkan bangsa Turki. Itu dia. Maka ada beberapa perkara yang dilakukan, yang diubah oleh Kamal Atatürk. Ada 10 perkara yang besar, tuan-tuan. Yang pertama, dia telah mengubah, ya, wanita boleh pakai tudung tapi pakai skirt macam orang barat. Kan orang barat dulu kalau kita tengok cerita koloni-koloni dia memerintah, yang perempuan pakai gaun kan, kalau dia pusing tu dah mekar itu, ada kan. Jadi boleh pakai tudung tapi pakai gaun. Macam tu, gaun dia. Pakai skirt macam itulah. Pakaian barat itu kena ada. Yang kedua, orang lelaki, ya, daripada pakai jubah, pakai serban, disuruh tukar pakai seluar, pakai topi dengan pakai tai. Tai bukan main, tai bunga tu. Tai salib. Yang tu kan. Itu yang disuruh pakai. Ini tuan-tuan. Kemudian, tai macam padri itulah. Yang ketiga, kebebasan untuk orang lelaki dan orang perempuan, dia boleh menari, menyanyi bersama-sama. Ini dia. Kalau sebelum ini tak boleh, ya, dengan masyarakat Islam, ya, suasana pemerintahan Islam tak boleh. Yang boleh tu hanya kepada pemimpin-pemimpinnya je. Tapi sekarang kata semua boleh. Tu. Yang keempat, kalau nak jadi masyarakat yang maju dan moden, maka hendaklah memakai pakaian moden yang dibuat oleh orang barat. Kita kena berubah, kata. Kelima, boleh minum arak secara terbuka. Tu. Minum arak boleh. Apalagi kalau masuk musim sejuk. Untuk menghangatkan badan, jadi boleh kamu minum arak. Itu dia. Itu yang slogan yang diberikan, ya, kebebasan kepada bangsa Turki pada ketika itu. Keenam, Al-Quran dicetak dalam bahasa Turki. Dia nak hilangkan apa-apa jenis yang berkaitan dengan Arab. Sampai tulisan Arab pun dia tak nak tengok. Kita Islam, tapi Islam Turki lah. Macam tu. Itu teruk sangat, tuan-tuan. Kan? Kalau macam tu, sembahyang pun, Allah Maha Besar.
dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Susah tuan-tuan. Kan sikit-sikit Allah Maha Besar. Susah. Tak boleh. Ya, tak dibagi. Tapi benda tu berlaku. Di Turki benda tu berlaku. Ya. Azan dikumandang dalam bahasa Turki. Maknanya kita Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tu. Kalau pakai bahasa Jawa, Allah yang gede, Allah yang gede. Allah susah pula. Kan semua nak pakai bahasa sendiri-sendiri. Kemudian yang dulu agama Islam merupakan agama rasmi, ya, Daulah Utsmaniyah. Sekarang agama Islam bukan agama rasmi, tapi agama-agama lain semuanya bebas. Itu ya kebebasan yang dibuat oleh Kamal Atatürk. Kemudian dibuatnya arca-arca, patung-patung nak melihat kepada kemajuan dan kemodenan. Dibuat arca-arca besar-besar, patung-patung siapa yang diagungkan. Penuh dekat Turki tu, tuan-tuan. Sama kembali kepada zaman kaum Ad dan juga kaum Firaun, macam itulah dibuat. Dan kemudian ya seruan untuk menunaikan haji tak wajib. Tak wajib. Kalau ada yang nak pergi pun dikurangkan. Cuba bayangkan tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh Mustafa Kamal Atatürk ni. Ini semuanya adalah perkara yang bercanggah daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Arak jadi halal, haji daripada wajib menjadi makruh. Macam tu. Yelah, nak pergi dikurangkan jadi makruh lah benda tu. Bukannya ada COVID dan sebagainya. Tuan-tuan ya. Al-Quran tak boleh pakai baca bahasa Arab. Azan ditukar segalanya. Syariat-syariat yang telah sekian lama, 1000 tahun lebih, ya, dilakukan dan dilaksanakan oleh umat Islam. Kalaulah contohnya apa yang berlaku, penyelewengan yang berlaku dalam pentadbiran, ya, kerajaan Utsmaniyah pada waktu itu, kita islahkan aja dari segi kepimpinannya saja. Tapi undang-undang Islamnya tetap masih ada. Undang-undang Islam tu masih tak ada. Hukum jinayah, ya, qisas, ta'zir, semua masih ada lagi. Hudud tu masih ada. Dan itu dah menjadi perkara yang biasa dalam masyarakat Islam pada waktu itu. Ya. Ulama diangkat, ya, jadi rujukan, ada qadinya, masya-Allah. Tetapi benda tu dihapuskan. Dihapuskan. Seterusnya malah budaya-budaya kufar itu diberikan masuk. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Mereka ini, dia Kamal Atatürk ini menentang Allah. Bagaimana Raja Namrud tadi dia menentang Allah. Apa yang berlaku pada dirinya, tuan-tuan? Ya, di penghujung umurnya tu dah 60 lebih nak masuk 70, dengan dia orang kaki botol. Memang disediakan. Ya, minum arak sana, berdansa, dia memang rokok dia kuat, dia kaki botol minum arak. Akhirnya badannya Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu penyakit. Penyakit badannya itu sentiasa panas. Panas. Bagilah ubat macam mana, tetap panas. Sampai dibuat satu, ya, dekat rumahnya tu ais. Dia kena tidur dalam ais. Tapi pertama rasa sejuk. Akhirnya dia menjerit, melalung-lalung. Panas. Rasa panas, sentiasa panas. Dia kata, ya, wahai Tuan Presiden, kan, Tuan, kita dah masukkan badan Tuan dalam air lagi. Dah sejuk dah ni. Tak, aku rasa panas lagi. Ini atas nasihat daripada, ya, doktornya apa semuanya. Kalau Tuan nak rasa sejuk lagi, kita boleh letakkan Tuan dekat tengah lautan. Situ. Kawasan dekat situ memang sejuk. Dengan anginnya yang sejuk. Jadi dibuatlah, ya, satu binaan untuk Kamal Atatürk diubatkan kat sana. Masuk hanya kepala sahaja, tuan-tuan, ya, muncul. Tapi tetap waktu dia lena, dia rasa panas lagi, panas itu lagi masuk datang.
Sampai dia tak boleh makan, tak boleh minum, akhirnya kurus ya. Kepanasannya itu azab yang Allah SWT berikan. Sampai dia apa? Kalau dia nak rasa lega, dia pergi ke dinding, dia akan hentam badan dia ke dinding. Dia akan hentam badannya ke dinding. Itu yang disuruh ya. Kalau dia dah tak mampu, dia rasa panas-panas apa semuanya, dia suruh orang yang berubah dia pukul badannya. Ya Allah. Siksaan yang Allah SWT berikan, mudah je. Allah kalau nak bagi kita ya suatu azab tu mudah aja. Itu yang berlaku, akhirnya sampailah dia mati. Sampailah dia mati. Maka yang kita tahu kan tuan-tuan macam mana ya, nak dikuburkan, tanah tak terima ya, dalam kawasan kering ada juga air, dah ditimba macam mana air tetap ada. Akhirnya dikuburkan dekat apa, di simen. Kubur tu dah tak simen, dimasukkan simennya retak. Dia meletakkannya tu simennya retak. Akhirnya macam mana, dibuat konkrit. Badannya tu memang dah di inilah, dah di apa namanya, orang kata dah diawetkan ya, badan dia diawetkan supaya tak bau apa semuanya. Pasal diuruskan sampai beberapa tahun tak boleh ya. 1 tahun lepas dah dikebumikan, retak dia punya simennya, konkritnya retak. Akhirnya dia buat simen, dia buat piling ke atas, dan waktu tu diletak besi-besi. Badannya tu digulung dengan besi-besi. Lepas tu barulah dikonkrit, konkrit habis. Ya, dengan simen yang begitu tebal dan ketat. Kalau contohnya di bom tu, dia tak pecah. Itulah macam. Sampai macam itu sekali. Siapa yang pergi Turki tahulah tempatnya macam mana, di ke atas memang tinggi sekali. Memang tak cecah kepada tanah. Tu nak cakap macam mana tak tahulah, wallahu alam kan. Urusan dia dengan Allah Subhanahu taala sampai macam tu. Ya. Allah menunjukkan kuasanya terhadap orang yang cuba dia nak apa namanya, nak menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman Nabi Ibrahim, Namrud ada ya. Allah azab ya. Tak, sejarah itu akan berulang ya, kata apa, dia benda tu dinamik dan dia tu akan bagi roda. Janganlah kita ya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang hina dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya tuan-tuan ya. Jadi itulah ya kisah yang berlaku kepada Raja Namrud, dan kisah yang berlaku kalau kita nak menyamakan dengan Qamah Ataturk itu tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berikan pengajaran, dan sebagai hamba-Nya ini kita hendaklah sentiasa taat ya, dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Okey. Sedikit lagi. Sesungguhnya mereka telah mendapatkan kehidupan yang sangat sulit, sengsara dan menderita tatkala mereka mengisi ya goda-goda pencakar langit tanpa keimanan, dan tatkala mereka memandu kereta mewah dan bina rumah-rumah banglo tanpa keimanan. Kebutaan itu bukan kerana buta mata, meskipun dia secara zahir buta, tetapi kebutaan yang sesungguhnya adalah buta dalam hati. Itu tuan-tuan ya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala dah sebut kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, natijahnya apa? Walahum azabun azim. Itu yang kita takut kan. Allah kata kepada orang-orang kafir. Kafir ni maknanya orang yang ingkar pun orang kafir ya. Khatamallah, Allah tutup hati-hati mereka. Allah tutup pendengaran-pendengaran mereka. Ya. Allah tutup penglihatan-penglihatan mereka daripada perkara-perkara yang hak. Bukannya Allah buta, dia tak nampak, tak. Bukannya Allah jadi dia tuli, dia tak dengar, tak, bukan. Tapi tutup daripada benda-benda yang hak, perintah-perintah Allah, Allah tutup, jadi dia tak nampak dalam dunia ni apa yang Allah suruh dia tak buat. Ghisyawah, tutupan yang erat
tutupan yang susah nak dibuka. Kalau Allah dah tutup kepada mereka ini, itulah yang berlaku kepada Abu Jahal. Itulah yang berlaku kepada apa yang disebut Fir'aun. Apa benda dah tutup macam ini, walahum azabun azim. Maka natijahnya bukannya Allah nak menganiaya dia, sebab mereka tidak menggunakan akal dan fikiran apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Mereka tentang. Mereka bersungguh-sungguh tentang. Memang mereka tak nak terima tentang perintah Allah dan Islam. Suruhan Nabi, mereka tentang. Dan mereka melawan. Mereka melawan. Maka pada waktu itu Allah kata, memang selayaknya walahum azabun azim. Maka bagi mereka itu mendapat azab dan siksaan yang amat dahsyat. Jadi itulah tuan-tuan, ya. Moga kita dijauhkan daripada perkara-perkara kemurkaan daripada Allah SWT. Jadi setakat itulah yang saya sampaikan, ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad hadzal muttaqun. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.